Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Termasuk dalam kitab kita ni 99 usul dirayah hadis, satu panduan mudah untuk mengesah hadis dhaif dan maudhu', jilid 1 oleh Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusof. Kita masuk usul yang ke-22 dah. Usul yang kedua, riwayat-riwayat memperlihalkan keajaiban-keajaiban yang berlaku semasa kelahiran Nabi SAW ni. Benda-benda pelik yang berlaku, ajaib-ajaib berlaku masa Nabi lahir. Begitu juga riwayat-riwayat menyatakan keajaiban-keajaiban yang dialami ibunda Nabi SAW semasa mengandungkan Nabi. Boleh dikatakan semuanya maudhu' dan dusta berlaku. Semua maudhu', semua dusta. Paling tinggi pun ia dhaif. Tidak ada satu pun daripadanya sahih. Tak ada satu pun yang sahih. Paling tinggi pun dhaif. Hampir ke semuanya maudhu' dan dusta. Okay, contoh pertama, haddatsana Sulaiman bin Ahmad qala haddatsana Ahmad bin Umar al-Khallal al-Makki qala haddatsana Muhammad bin Mansur qala haddatsana Ya'qub bin Muhammad az-Zuhri qala haddatsani Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Rahman bin Auf qala akhbarani Abdullah bin Uthman bin Abi Sulaiman an Abi Suwaid al-Thaqafi an Uthman bin Abi al-As قال أخبرتني أمي أنها حضرت آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضربها المخاض قالت فجعلت أنظر إلى النجوم تدلى حتى قلت لتقعن علي فلما وضعت خرج منها نور أضاء له البيت والدار حتى جعلت لا أرى إلا نورا. Bermasuk Abu Nu'aim dengan sanadnya, meriwayatkan daripada Uthman bin Abi al-As, kata beliau, ibuku menceritakan kepadaku bahawa dia ada bersama Aminah. Ibu kepada Uthman bin Abi al-As lah. Ibuku menceritakan kepadaku bahawa dia ada bersama Aminah, ibu Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang sakit untuk bersalin, katanya, pada ketika itu aku mulai nampak bintang-bintang berjuntai. Sehingga aku berkata dalam hatiku, ia pasti akan jatuh menimpaku. Selesai sahaja bersalin, keluarlah daripada ibu Nabi SAW satu cahaya yang cerah. Kerananya rumah dan kawasan sekitarnya ni, sehingga tidak kelihatan kepadaku selain cahaya semata-mata. So contoh yang pertama dia. Contoh yang kedua, haddatsana Sulaiman bin Ahmad qala haddatsana Amr bin Muhammad bin Sabah qala haddatsana Yahya bin Abdullah qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Maryam an Sa'id bin Amr al-Ansari سعيد بن العمر الأنصاري أن أبيه قال ابن عباس فكان من دلالة حمل النبي صلى الله عليه وسلم أن كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة وقالت حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة وهو أمان الدنيا وسراج أهلها ولم يبقى كاهنة من قريش ولا قبيلة من قبائل العرب إلا حجبت عن صاحبتها وانتزع علم الكهنة ولم يكن صرير ملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منقوسا والملك مخرسا لا ينطق يومه ذلك ومرت وحوش المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارات وكذلك البحار يبشر بعضهم بعضا به في كل شهر من شهوره نداء في الأرض ونداء في السماء أن أبشروا فقد آن لأبي القاسم أن يخرج إلى الأرض مامونا مباركا فكانت أمه تحدث عن نفسها وتقول آتاني آت حين مر بي من حمله 6 أشهر فوكزني برجله في المنام وقال يا آمنة إنك قد حملت بخير العالمين طرا فإذا ولدتيه فسميه محمد واكتمي شأنك قال فكادت تقول لقد أخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي أحد من القوم ذكر ولا أنثى وإني لوحيدة في المنزل وعبد المطلب في طبافه قالت فسمعت وهبة شديدة وأمرا عظيما فهالني ذلك وذلك يوم الاثنين فرأيت كأن جناح طير أبيض قد مسح على فؤادي فذهب عني كل رعب وكل فزع ووجع كنت أجده
ثم التفتوا فإذا أنا بشربة بيضاء وظننتها لبنا وكنت عطشا فتناولتها فشربتها فأضاء مني نور عال ثم رأيت نسوة كالنخل الطوال كأنهن بنات عبد المطلب يحدقن بي فبين أنا أعجب وأقول وغوثاه من أين علمنا بي هؤلاء واشتد بي الأمر وأنا أسمع الوجبة في كل ساعة أعظم وأهول وإذا أنا بديباج أبيض قد مدت بين السماء والأرض وإذا قائل يقول خذوه عن أعين الناس قالت ورأيت رجالا قد وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق فضة وأنا يرشح مني عرق كالجمان أطيب ريح من المسك الأذفر وأنا أقول يا ليت عبد المطلب قد دخل علي وعبد المطلب عني نائن قلت فرأيت قطعة من الطير قد أقبلت من حيث لا أشعر حتى غطت حجرتي مناقيرها من الزمرد وأجنحتها من اليواقيت فكشف لي عن بصري فأبصرت ساعة مشارق الأرض ومغاربها ورأيت 3 أعلام مضروبات علم في المشرق وعلم في المغرب وعلم على ظهر الكعبة وأخذني المخاض واشتد بي الأمر جدا فكنت كأني مستندة إلى أركان النساء وكثرنا علي حتى كأن الأيدي معي في البيت وأنا لا أرى شيئا فولدت محمدا صلى الله عليه وسلم فلما خرج من بطني ذرت فنظرت إليه فإذا أنا به ساجد قد رفع إصبعيه كالمتضرع المبتهل ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء تنزل حتى غشيته فغيب عن وجهي فسمعت مناديا يقول طوفوا بمحمد صلى الله عليه وسلم شرق الأرض وغربها وادخلوه البحار كلها ليعرفوه باسمه ونعته وصورته ويعلم أنه سمي فيها المحي لا يبقى شيء من الشرك إلا محي به في زمنه ثم تجلت عنه في أسرع وقت فإذا به مدرج في ثوب صوف أبيض أشد بياضا من اللبن وتحته حريرة خضراء قد قبض على 3 مفاتيح من اللؤلؤ الرطب الأبيض وإذا قائل يقول قبض محمد على مفاتيح النصر مفاتيح الريح ومفاتيح النبوة ولمولده صلى الله عليه وسلم وقع الآيات العجيبة مما روي مما تقدم ذكره في موضعه منها ما قاله اليهودي الذي قدم مكة تاجرا في الليلة التي ولد فيها إنه ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة به شامة بين كتفيه فيها شعرات متوالية لا يرضع ليلتين فعجب القوم من حديثي فقاموا حتى دخلوا على آمنة فقالوا أخرجي ابنك فانظرا إليه وإلى الشامة بين كتفيه فخر اليهودي مغشيا عليه فلما أفاق قالوا له ما لك قال ذهبت والله نبوة بني إسرائيل وخرج الكتاب من أيديهم وهذا المولود يقتلهم ويبين أخبارهم وليسطون بكم يا معشر العرب وحجب الشيطان في تلك الليلة من استراق السمع ورمو بالشهب ونطقت الكهان والسحرة مثل شق وسطيح وعظماء الملوك مما رأت في تلك الليلة ككسرى وارتجاس إيوانه وخمود النيران وغيض الماء وفيض الآودية ورؤيا المؤبدان كما تقدم ذكره بأساندا في باب مولده صلى الله عليه وسلم. Oke, hadisnya.
Banyak juga kau. Tak apalah, kita bermaksud Abu Nu'aim dengan sanadnya meratkan kata Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, antara tanda Nabi SAW mulai dikandung ibundanya ialah semua bintang kepunyaan orang-orang Quraisy bercakap pada malam itu. Bintang cakap. Dia berkata di Tuhan Kaabah, Rasulullah SAW sudah pun mulai dikandung ibunya. Nah, bintang cakap. Dia adalah keamanan dunia penyuluh buat penduduknya. Bintang cakap dah. Pada malam itu tidak ada seorang pun tukang tenung wanita dari kalangan Quraisy maupun dari kalangan kabilah-kabilah lain, melainkan semuanya terdinding daripada temannya, daripada syaitannya lah. Tercabut segala ilmu tukang-tukang tenung. Tidak ada satu pun singgasana raja-raja dunia melainkan terbalik semuanya. Raja-rajanya pula menjadi bisu dan keluh pada hari itu. Binatang-binatang liar di timur berlari ke barat membawa berita gembira kehamilan ibunda Nabi SAW. Demikian juga binatang-binatang di laut, sebahagiannya memberi berita gembira kepada sebahagian lain. Pada setiap bulan daripada bulan-bulan bagi ibunda Nabi SAW hamil, terdengar satu seruan di bumi dan satu seruan di langit. Bahawa terimalah berita gembira ini, sungguhnya sudah tiba masanya Abul Qasim. Ada dah lari Abul Qasim ni. Keluar ke dunia dalam keadaan bertuah dan diberkati. Ibunda Nabi SAW bercerita tentang dirinya. Kata beliau, setelah aku hamil 6 bulan, ada seseorang datang kepadaku dalam mimpi. Dia menyentuh aku dengan kakinya seraya berkata, "Wahai Aminah, sesungguhnya engkau sedang mengandung orang yang terbaik di seluruh alam ini. Bila engkau melahirkannya, berilah nama Muhammad untuknya dan sembunyikanlah dirimu." Kata perawi Ibn Abbas, dia ibunda Nabi selalu berkata, ketika aku mengalami apa yang dialami perempuan-perempuan yang akan bersalin, tiada siapa pun yang tahu tentangku, baik laki-laki maupun perempuan. Aku benar-benar ke seorang di rumah. Nabi, jadi Aminah ni nak melahirkan Nabi, seorang-seorang di rumah ni. Abdul Muttalib ketika itu pergi bertawaf. Tok Nabi lah. Tiba-tiba kedengaran satu suara yang amat kuat dan dahsyat menyebabkan aku berasa takut. Hari itu, hari Isnin, aku nampak semacam sayap burung putih telah mengusap hatiku. Maka terus hidanglah segala ketakutan, kecemasan dan kesakitan yang dialamiku. Kemudian aku berpaling, tiba-tiba dapati minuman putih. Aku menganggap ia susu. Ketika itu aku dahaga, terus aku mengambilnya dan minum. Sebaik saja aku meminumnya, terus keluar dari diriku satu cahaya meninggi menjulang tinggi. Kemudian kelihatan kepadaku beberapa orang perempuan seperti pokok kurma yang tingginya. Seperti pokok kurma tingginya. Mereka macam anak-anak perempuan Abdul Muttalib. Mereka merenungiku. Dalam keharianan aku berkata, aduh, bagaimana pula mereka ini mengetahui tentangku? Menurut satu riwayat, mereka memperkenalkan diri, aku Aisyah isteri Fir'aun, ini pula Maryam anak Imran. Dan yang lain lagi, ini adalah para bidadari. Ada mimpi, ada kata gitulah. Kesakitanku semakin kuat, suara ghaib pada setiap detik kedengaran semakin kuat dan dahsyat. Tahu-tahu selai kain putih daripada sutera sudah sedia terhampar di antara langit dan bumi. Tiba-tiba pula kedengaran satu suara ghaib, ambillah dia, jangan sampai dia dilihat orang. Beliau ibunda Nabi terus bercerita, aku melihat beberapa orang lelaki sedang berdiri di luar. Di tangan mereka ada cangkir daripada perak. Aku pula menyapu peluh yang memercik keluar dari tubuhku bagaikan mutiara. Baunya lebih wangi dari kasturi asli, kasturi asli tulen. Aku berkata dalam hatiku, alangkah sukanya kalau Abdul Muttalib pulang kepadaku dalam keadaan ini. Tetapi pada ketika itu dia berada jauh dariku. Beliau yang ibunda Nabi bercerita lagi, lalu aku nampak sekumpulan burung datang entah dari mana, sehingga penuh rumahku dengannya. Paruh-paruhnya daripada permata zamrud, sayapnya pula daripada permata delima. Disingkapkanlah pula hijab dari penglihatanku sehingga aku nampak pada ketika itu timur dan barat. Aku juga nampak 3 bendera dipacak. Satu daripadanya terpacak di timur, satu lagi di barat dan yang ketiga dia terpacak di bumbung Kaabah. Ketika kesakitan hendak bersalin betul-betul memuncak, aku merasakan seolah-olahnya aku sedang bersandar pada beberapa orang perempuan. Mereka begitu ramai sehingga aku tidak nampak apa-apa lagi selain mereka dalam rumah itu. Pada ketika itulah aku melahirkan Muhammad SAW. Setelah dia keluar dari perutku, aku melemparkan pandanganku ke sekeliling. Aku dapati rupa-rupanya dia sedang bersujud sambil mengangkat 2 jarinya seperti seorang yang sedang berdoa dalam keadaan penuh tawaduknya. Kemudian aku nampak segumpal awan putih datang dari langit, lalu ia turun sehingga mengelubunginya. Dan hilanglah dia dari pandanganku. Pada saat itu kedengaran suara seorang yang berseru, katanya, bawalah Muhammad SAW ke timur dan ke barat. Bawa masuk juga dia ke dalam semua lautan supaya sekalian makhluk mengenalinya dengan nama, sifat dan ruh juga rupanya. Dan supaya mereka juga mengetahui bahawa dia juga diberi nama Al-Mahi yang menghapuskan. Tidak ada sedikit pun kesyirikan melainkan akan terhapus dengannya di zamannya. Sesuatu itu hilang dengan begitu segera. Tidak tahu dia Muhammad SAW sudah pun dibalut dengan kain putih daripada bulu berbiri yang sangat putih.
lebih putih lagi daripada susu. Kain itu berlapiskan sutera hijau. Tangannya pula dalam keadaan memegang 3 anak kunci daripada mutiara putih yang lembap. Pada ketika itu tiba-tiba ada seorang berkata, Muhammad telah memegang anak kunci kemenangan, anak kunci angin dan anak kunci kenabian. Banyaklah keajaiban berlaku semasa Nabi SAW dilahirkan. Antaranya ialah seperti riwayat yang telah dikemukakan sebelum ini, bahawa ada seorang Yahudi datang ke Makkah untuk berdagang pada malam dilahirkan Nabi SAW. Dia berkata pada malam ini Nabi bagi umat ini telah pun dilahirkan. Di antara 2 belikatnya terdapat satu tanda, ada padanya berapa helai bulu yang berturutan. Dia tidak menyusu selama 2 malam. Mendengar ceritanya itu, orang ramai kehairanan. Mereka terus bangun dan pergi menemui Aminah. Lalu mereka berkata, keluarkanlah anakmu. Setelah si anak dilihat oleh Yahudi tersebut dan dia juga melihat tanda di antara 2 belikatnya, terus dia pengsan. Apabila dia sedar, orang ramai bertanya dia, apa yang telah berlaku kepadamu? Dia menjawab, habislah sudah demi Allah kenabian pada Bani Israel. Hilanglah sudah kitab dari tangan-tangan mereka. Anak ini akan membunuh mereka. Dia akan mendedahkan cerita mereka. Dia juga pasti akan menguasai kamu, wahai orang-orang Arab. Pada malam itu, syaitan tidak dapat mencuri dengan berita-berita dari langit. Mereka dipanah dengan tahit-tahit bintang. Tukang-tukang tenun dan tukang-tukang sihir seperti Syekh dan Satih. Demikian pula raja-raja agung seperti Kisra mula bercakap-cakap tentang mimpi yang dialami masing-masing. Istana Kisra bergegar. Terpadam api di rumah api orang-orang Majusi. Keringnya air dan melimpahnya lembah-lembah dan mimpi mubizan juga antara keajaiban yang berlaku pada masa itu. Semua cerita itu telah pun berlalu dengan sanad-sanadnya pada bab kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah contoh ketiga pula dah. Okey, contoh ketiga, waruyal Khatib al-Baghdadi bisnadihi kama zakarahu sahibus sa'adah wal bushra aidan an Aminata qalat lamma وضعته عليه السلام رأيت سبحانه عزيمة لها نور أسمع فيها صهيل الخيل وخفقان الأجنحة وكلام الرجال حتى غشيته وغيب عني فسمعت مناديا ينادي طوفوا بمحمد صلى الله عليه وسلم جميع الأرض وعرضوه على كل روحاني من الجن والإنس والملائكة والطيور والوحوش وأعطاه خلق آدم ومعرفة الشيط وشجاعة نوح وخلة إبراهيم ولسان إسماعيل ورضا إسحاق وفصاحة صالح وحكمة لوط وبشرى يعقوب وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع وصوت داود وحب دانيال ووقار الإلياس وعصمة يحيى وزهد إعسى وغمسوه في أخلاق النبيين. قالت ثم انجلت عني فإذا به قال قبض على حريرة بيضاء خضراء مطوية طيا شديدا ينبع من تلك الحريرة ماء وإذا قائل يقول بخ بخ قبض محمد صلى الله عليه وسلم على الدنيا كلها لم يبقى خلق من أهلها إلا دخل طائلا في قبضته. قالت ثم نظرت إليه فإذا به كالقمر ليلة البدر وريحته يسطع كالمسك الإذفار. إذا ب3 نفر في يد أحدهم بإبريق من فضة وفي يد الثاني تصد من زمرد أخضر في يد الثالث حريرة بيضاء فنشرها فأخرج منها خاتما تحار أبصار الناظرين دونه فغسله من ذلك الإبريق 7 مرات ثم ختم بين كتفيه بالخاتم ولفه في الحريرة ثم احتمله فأدخله بين أجنحته ساعة ثم رده إلى ورواه أبو نعيم عن ابن عباس وفيه نكارة. Bermaksud Al-Khatib Al-Baghdadi dengan sanadnya meriwayatkan sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab As-Sa'adatul wal Bushra juga, bagi bahawa Aminah setelah melahirkannya Nabi SAW nampak segumpal awan besar yang bercahaya. Kata beliau, aku dengar bunyi rengkekan kuda, kibasan sayap dan percakapan orang di dalam awan itu sehingga ia mengelubunginya dan menghilangkannya dari pandanganku. Aku dengar seorang berkata bahawa Muhammad mengembara ke seluruh bumi, kemukakannya kepada setiap yang bernyawa dari kalangan jin, manusia, malaikat, berburung dan binatang-binatang liar. Kurniakanlah kepadanya kejadian Adam, makrifah Syith, keberanian Nuh,
kasih sayang Ibrahim. Lidah Ismail, redha Ishaq, kefasihan Saleh, hikmat Lut, berita gembira seperti yang diperolehi Yaqub, kekuatan Musa, kesabaran Ayub dan ketaatan Yunus. Jihad Yusha, suara Daud, cinta Daniel, kehebatan Ilyas, kesucian Yahya dan kezuhudan Isa. Rendamlah dia dalam akhlak para nabi. Berkata ibunda Nabi SAW, suasana itu kemudiannya hilang. Tiba-tiba aku nampak dia, anakku Muhammad, telah pun menggenggam selai sutera putih hijau yang terlipat kemas. Air memancut keluar dari kain sutera itu. Dalam keadaan itu, tiba-tiba ada seorang berkata, wah, Muhammad SAW telah pun menggenggamkan dunia ini semua sekali. Tiada seorang pun penduduknya melainkan masuk ke dalam genggamannya dengan patuh. Kata beliau ibunda Nabi SAW lagi, kemudian aku melihat kepadanya, rupanya bagaikan bulan di malam purnama, baunya semerbak bagaikan kasturi asli. Tiba-tiba aku nampak pula 3 orang. Seorang daripada mereka di tangannya ada cangkir daripada perak. Di tangan seorang lagi ada ketor daripada zamrud hijau, dan di tangan yang ketiga pula ada sutera putih. Dia membuka sutera itu lalu mengeluarkan daripadanya sebentuk cincin yang membuatkan orang-orang yang melihatnya tercengang kerana teramat cantiknya. Cincin itu dibasuh dengan air dalam cangkir sebanyak 7 kali. Kemudian dicop dengan cincin itu di antara 2 belikatnya, lalu dibungkus kembali cincin itu dengan sutera tadi. Setelah itu anakku diambilnya dan dimasukkannya ke dalam sayap-sayapnya sejenak. Setelah itu dia dikembalikannya kepadaku. Abu Nu'aim juga telah ada meriwayatkan daripada Ibn Abbas, dalam cerita ini terdapat nakarah, berapa perkara ganjil yang bercanggah dengan riwayat-riwayat yang sahih. Gitulah. Okey, rujukan. Contoh pertama yang dikemukakan oleh Abu Nu'aim dalam dalailnya, lihat Dalail Nubuwah jilid 1 muka 35. At-Tabrani dan Al-Baqi juga turut meriwayatkannya, dan lihat Tabrani Mu'jam Al-Kabir jilid 25 muka 147. Al-Baqi dalam Dalail Nubuwah jilid 1 muka 111. Kitab Dalail katanya. Contoh kedua juga dikemukakan oleh Abu Nu'aim. Contoh pertama tadi ada panjang lah, hak panjang sekali lah. Okey, contoh kedua hak kita baca saat ni. Kedua ada nak 3 lalu ni. Contoh pertama pendek lah. Dah. Cerah, rumah satu cahaya cerah dia. Kedua dia panjang ni, macam-macam kelebihan Nabi. Yang ketiga ni pendek dah. Panjang juga sikit. Okay, contoh kedua juga dikemukakan oleh Abu Nu'aim, panjang dah. Lihat dalam An-Nubuwah jilid 1 muka 10. Ia dinukilkan oleh Suyuti dalam Khasaisul Kubra jilid 1 muka 42. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah jilid 6 muka 330 hingga 331. Al-Maqrizi dalam Imta' al-Asma' jilid 4 muka 47 hingga 49. Tetapi tempat ambilan semua mereka tidak lain dan tidak bukan Dalail Nubuwah karangan Abu Nu'aim juga dah. Punca sebenarnya kitab Abu Nu'aim juga dah. Contoh ketiga dikemukakan oleh Al-Qastalani dalam Mawahibul Ladunniyahnya jilid 1 muka 177. Tu je. Dah contoh ketiga. Okey, komentar dah. Pertama, dalam sanad riwayat contoh pertama terdapat 2 orang perawi bermasalah. Pertamanya Yaqub bin Muhammad Az-Zuhri. Silsilah nasab perawi ini selengkapnya adalah seperti berikut. Abu Yusuf Yaqub bin Muhammad bin Isa bin Abdul Malik bin Humaid bin Abdul Rahman bin Auf Az-Zuhri. Abdullah bin Ahmad menukilkan daripada ayahnya Imam Ahmad bahawa beliau berkata Yaqub bukan apa-apa pun, laisa bisyai'in, dan dia tidak bernilai langsung, la yusawi syai'in. Itu maksudnya tajrih tak? Maksudnya tak berguna. Okey, lepas tu Ibnu Ma'in berkata apa yang diriwayatkan olehnya daripada perawi-perawi thiqat boleh kamu tulis. Dan riwayatnya yang tidak diketahui daripada syekh hendaklah ditinggalkan. Abu Zur'ah berkata Yaqub adalah perawi yang lemah, kedudukannya lebih kurang Al-Baqidi ya. As-Saji berkata seorang perawi yang mungkar hadisnya. Yaqub meninggal dunia pada tahun 213 Hijrah. Lihat Hafiz Ibn Hajar Tahzib at-Tahzib jilid 11 muka surat 347 hingga 348, Az-Zahabi dalam Mizan al-I'tidal jilid 4 muka surat 454. Kedua perawi periwayat iaitu Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Rahman bin Auf. Silsilah nasab perawi ini selengkapnya adalah seperti berikut. Abdul Aziz bin Imran bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Rahman bin Auf Az-Zuhri. Beliau terkenal dengan nama panggilan Ibnu Abi Thabit. Menurut Ibnu Ma'in, Abdul Aziz adalah ahli di bidang keturunan. Dia bukan ahli hadis. Di tempat yang lain beliau dinukilkan berkata Abdul Aziz tidak thiqah, dia hanya tukang syair. Hadisnya langsung tidak bernilai. Bukhari berkata Abdul Aziz adalah seorang perawi pemungkarul hadis. Bukhari kata ni berat ni, mungkarul hadis, dia macam matruk berat benar. Tidak boleh tulis hadisnya. An-Nasai berkata perawi matrukul hadis yang tidak terima hadisnya. Pada ketika yang lain An-Nasai berkata tidak boleh tulis hadisnya. Kata Ibn Hibban dia meriwayatkan hadis mungkar daripada perawi-perawi yang masyhur.
Kata Abu Hatim, dia perawi lemah hadisnya, terlalu mungkar hadisnya. Ibn Abi Hatim berkata, Abu Zur'ah tidak mahu membaca hadisnya dan tidak mahu meriwayatkan hadisnya. Tirmizi dan Daraqutni pula berkata dia perawi dhaif. Lihat Hafiz Ibn Hajar dalam Tahzib at-Tahzib, jilid 6 muka surat 312 hingga 313. Az-Zahabi dalam Mizan I'tidal jilid 2 muka surat 132 hingga 133. Okay, Sayyid Sulaiman An-Nadawi dalam Siratul Nabi menulis, Abdul Aziz adalah seorang tukang cerita dan pendusta. Lebih pendusta teguh dah. Sulaiman An-Nadawi dah. Lihat Siratul Nabi jilid 3 muka surat 417. Al-Maqrizi setelah memukakan riwayat ini berkata sanad yang terlalu lemah. Lihat Al-Maqrizi Imta' Al-Asma' jilid 4 muka surat 52. Komentar kedua, riwayat contoh pertama Tariq tidak konsisten. Kerana ia bercanggah dengan sekian banyak riwayat lain yang menyebutkan bahawa tiada sesiapa pun menyaksikan Aminah ketika beliau bersalin. Sekali kata tak ada orang, lepas tu kata ada orang dah. Riwayat contoh kedua misalnya menyebutkan yang hadir pada ketika itu hanyalah Aisyah isteri Fir'aun, Maryam Asiyah anak isteri Fir'aun, Maryam anak Imran ibnu Nabi Isa AS dan para bidadari. Di dalamnya tidak tersebut seorang perempuan Arab Mekah atau lainnya yang hadir. Bagaimana pula dalam riwayat ini disebutkan Ibu Uthman bin Abil As juga hadirnya. Bercanggah, dari satu hadis bercanggah. Komentar ketiga, apa yang dialami Ibu Uthman bin Abil As jika terima riwayat ini sebagai sahih tidak lebih daripada halusinasinya semata-mata khayalan. Kalau betul ya lah. Kerana apa artinya beliau berkata pada ketika itu aku mulai nampak bintang-bintang berjuntai-juntai sehingga aku berkata dalam hatiku, nampak bintang berjuntai ni khayal kan. Dia pasti akan jatuh menimpaku. Kalau ia betul-betul berlaku sudah tentu hebohlah penduduk Mekah sekurang-kurangnya lah. Malah hebohlah penduduk bumi semua sekali. Tetapi tidak pernah tercatat dalam sejarah mana-mana sekalipun bahawa pada malam itu bintang-bintang berjuntai sehingga hampir jatuh menimpa bumi. Tak ada kitab-kitab Cina ke India ke apa tak ada. Ada opah ke apa tak ada sebut dah. Komentar keempat, nama Ibu Uthman bin Abil As ialah Fatimah binti Abdullah bin Zam'ah Al-Thaqafiyah. Beliau termasuk salah seorang Bani Thaqif. Bani Thaqif terbilang kabilah Arab yang paling lewat memeluk agama Islam. Mereka baru memeluk agama Islam pada tahun ke-8 atau ke-9 Hijrah. Itu pun dalam keadaan lemah iman mereka dah. Masuk Islam pun lemah lagi Bani Thaqif ni. Kerana itulah Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain sejarawan menukilkan bahawa Uthman bin Abil As lah orang yang menghalang Bani Thaqif daripada murtad dah. Jadi Uthman bin Abil As ni orang halang Bani Thaqif daripada murtad. Kata beliau kepada mereka, wahai Bani Thaqif, kamu paling lewat memeluk Islam, janganlah pula kamu paling awal murtad. Dah lah masuk Islam lewat, jangan cepat murtad pula. Lihat Al-Sahabah jilid 4 muka surat 401, Tahzib at-Tahzib jilid 7 muka surat 117 hingga 117. Tidak tersebut pula dalam mana-mana riwayat Fatimah ini termasuk salah seorang yang awal memeluk agama Islam. Kalau beliau pernah menyaksikan segala keajaiban yang berlaku semasa kelahiran Nabi seperti yang tersebut dalam riwayat-riwayat mengenainya, kiranya tentulah beliau termasuk salah seorang yang paling awal memeluk Islam. Itu poinnya. Komentar kelima, setelah mengemukakan riwayat contoh kedua, Sayyid Sulaiman An-Nadawi menulis, saya telah memaksa hati saya untuk menyalin riwayat ini sepenuhnya. Kerana majlis-majlis maulid selalunya diserikan dengan riwayat-riwayat seperti inilah. Abu Nu'aim menukilkannya daripada Ibn Abbas. Andai kata seorang itu tidak tahu langsung tentang asma' ar-rijal sekalipun dan dia cuma tahu sastra bahasa Arab semata-mata, sudah cukup baginya untuk memutuskan bahawa riwayat ini adalah hasil rokaian orang-orang di abad ke-3 dan ataupun abad ke-4 Hijrah. Bukan orang awal, ada orang kedua dah. Antara perawi terdapat dalam isnad riwayat ini ialah Yahya bin Abdullah dan Abu Bakar bin Abi Maryam. Yahya bin Abdullah adalah seorang perawi yang sangat dhaif. Abu Bakar bin Abi Maryam pula perawi yang tidak boleh dijadikan hujah. Perawi-perawi di atasnya pula ialah Sa'id bin Amr al-Ansari dan ayahnya majhul. Perawi tidak diketahui latar belakangnya. Setelah memukakan hadis ini, Al-Maqrizi berkata kepalsuannya jelas sekali. Imta' al-Asma' jilid 4 muka surat 51. Ibn Katsir pula setelah mengemukakannya menulis, Abu Nu'aim telah mengemukakannya dan beliau tidak menghukum apa-apa terhadapnya. Padahal ia adalah riwayat yang terlalu lemah. Lirujuk Al-Bidayah wa Nihayah jilid 6 muka surat 331. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah disebut hadis itu kata terlalu lemah ni. Komentar ke-6, salah satu sifat hadis maudhu', hadis palsu ni ketara sekali pada riwayat contoh kedua, iaitu ittirabnya, ketidaktetapannya dan bercanggahnya dengan riwayat lain berhubung dengan perkara yang sama. Hadis hak panjang adalah. Sebagai contoh dalam riwayat itu tersebut bahawa ibunda Nabi SAW berkata, aku nampak semacam sayap burung putih telah mengusap hatiku. Maka terus hilanglah segala ketakutan, kecemasan dan kesakitan yang dialamiku. Selepas itu beliau berkata lagi, kesakitanku semakin kuat mula dah. Dan ketika kesakitan hendak bersalin betul-betul muncak, sakit mulut dah.
Kalau sudah hilang segala ketakutan, kecemasan dan kesakitan dengan berkat usapan sayap burung putih itu, maka bagaimana pula boleh ada kesakitan selepas itu? Kalau hilangnya kesakitan hanya buat di sementara waktu saja, maka apa kelebihannya pula ni? Di dalamnya juga tersebut ibunda Nabi SAW berkata, ketika aku mengalami apa yang dialami perempuan-perempuan yang akan bersaling, subhanallah, ya. Tiada siapa pun yang tahu tentangku, baik laki-laki maupun perempuan. Aku benar-benar keseorangan dalam rumahku. Sedangkan riwayat contoh pertama menyebutkan ibu Uthman bin Abil As ada bersama beliau. Dalam riwayat lain pula tersebut Syifa, ibu Abdul Rahman bin Auf juga ada bersama beliau. Komentar ketujuh, terlalu banyak tanda-tanda kepalsuan riwayat yang kedua ini. Riwayat contoh kedua itu. Antaranya ialah dikatakan antara tanda Nabi SAW mulai dikandung ibundanya ialah semua bintang kepunyaan orang-orang Quraisy bercakap pada malam itu. Bintang cakap dari mana? Dia berkata demi Tuhan Kaabah, Rasulullah SAW sudah pun mulai dikandung ibunya. Dia adalah keamanan dunia, penyuluh buat penduduknya. Dikatakan juga bahawa tidak ada satu pun singgasana raja-raja dunia melainkan terbalik semuanya. Istana terbalik dah. Bukan istana, tempat duduk raja-raja terbalik. Raja-rajanya pula menjadi bisu dan keluh pada hari itu. Binatang-binatang liar di timur berlari ke barat membawa berita gembira kehamilan ibunda baginda Nabi SAW. Demikian juga binatang-binatang laut sebahagiannya memberi berita gembira kepada sebahagian yang lain. Pada setiap bulan daripada bulan-bulan ibunda Nabi SAW lahir hamil, terdengar satu seruan di bumi dan satu seruan di langit. Bahawa terimalah berita gembira ini. Sesungguhnya sudah tiba masanya Abul Qasim keluar ke dunia dalam keadaan bertuah dan diberkati. Jika semua yang tersebut dalam riwayat ini benar-benar telah berlaku, tentulah ia ada tercatat dalam sejarah dunia. Orang lain pun dengar tahu juga. Dan tentulah orang Quraisy dapat menerima dengan mudah sekali kenabian dan kerasulan baginda SAW. Kalau orang tahu setahun ni, orang tahu dah ni nak Nabi dia buat apa tolak ni nak. Tidak pernah pula tersebut dalam riwayat yang sahih bahawa orang-orang yang Quraisy yang mengingatkan satu sama lain tentang keajaiban yang pernah berlaku semasa Nabi SAW dikandungkan ibundanya. Dan semasa kelahirannya apabila baginda datang dengan dakwaannya sebagai utusan Allah, tak ada pun bakit bakal cerita Nabi masa kecil dulu lahir ni hebatnya. Tak kira ada Islam ataupun kafir Quraisy. Tersebut langsung ni. Pelik lah. Okey, komentar ke-8. Nabi SAW sendiri tidak pernah mengemukakan kisah-kisah seperti itu untuk membenarkan dakwaan baginda ketika berdakwah kepada orang Quraisy khususnya. Nabi tak cerita benda ni ketika dakwah ni. Tidak pernah Nabi SAW berkata kepada orang kafir Quraisy, bukankah kamu semua tahu dan mendengar suara-suara ghaib semasa aku dikandung ibuku, dan kemudiannya semasa ibuku melahirkan aku, bahawa akulah penyudah sekalian Nabi dan sebagainya. Tak disebut dah. Komentar ke-9. Riwayat contoh ketiga pula tidak lebih daripada satu hikayat yang dinukilkan oleh Al-Qastalani daripada sebuah kitab bernama As-Sa'adah wal Bushra. Pengarang kitab itu pula menukilkannya daripada Khatib Baghdadi. Katanya Khatib Baghdadi dengan sanadnya meriwayatkan. Entah dalam kitabnya manakah Khatib Baghdadi meriwayatkan demikian, tak jumpa dalam kitab Khatib Baghdadi. Setelah diperiksa, riwayat ini tidak ditemui dalam tarikh Baghdad atau kitab-kitab Khatib Baghdadi yang lain. Allah Alam, cari kitab tak jumpa dah. Sayyid Sulaiman An-Nanwi menulis, andai kata riwayat ini memang ada dalam tarikh Baghdad, maka siapa yang tidak tahu tentang kedudukan kitab itu di sisi para pengkaji hadis? Jadi tarikh Baghdad ni memang bukan kitab hadis, kitab sejarah ni. Tadi macam-macam boboh itu. Al-Qastani telah mengemukakannya berkata Abu Nuaim juga ada meriwayatkannya. Namun ia tidak terdapat dalam naskah Dalail Abu Nuaim yang telah dicetak sekarang. Nasib baiklah Al-Qastani sendiri mengatakan di dalamnya terdapat kemungkaran nakarah. Banyak perkara yang menunjukkan kedhaifannya lah. Jadi walaupun Al-Qastani boboh dari kitab dia kata memandang benda pelik, mungkar dhaif ni hadis ni. Komentar ke-10. As-Suyuti telah mengemukakan riwayat contoh ketiga dan riwayat contoh kedua sebelumnya menulisnya. Padanya terdapat kemungkaran yang sangat teruk. Suyuti berkata mengarut pun. Tidak ada saya memasukkan dalam kitab saya ini yang lebih teruk kemungkarannya daripada riwayat-riwayat ini. Riwayat kelebihan pelik berlaku ketika Nabi lahir. Hati saya tidak tenang apabila mengemukakannya, tapi saya hanya mengikut Abu Nuaim dalam hal ini. Abu Nuaim boboh, dia pun boboh dah, walaupun bahasa pelik dah. Kata-kata Suyuti ini menunjukkan memang riwayat itu terdapat dalam kitab Abu Nuaim dan besar kemungkinan kitab yang dimasukkan itu ialah Dalail Nubuwahnya. Bagaimanapun seperti kata Syed Sulaiman An-Nadawi itu, ia tidak terdapat dalam kitab Dalail Nubuwah Abu Nuaim yang dicetak sekarang ni. Polis sendiri juga puas mencarinya dalam dua edisi Dalail Abu Nuaim, tetapi malangnya kerana riwayat ini tidak ditemui dalam kedua-duanya. Satu daripadanya ialah cetakan Darun Nafais Beirut edisi kedua bersama tahqiq Dr. Muhammad Rawas Qal'ah G dan Abdul Bar Abbas. Keduanya ialah orang yang yang terdapat dalam Maktabah Syamilah pun ada dah. Cari tak jumpa juga dah. Jadi kesimpulannya, betul lah usul yang ke-22
Iaitu riwayat yang memperlihatkan keajaiban-keajaiban yang berlaku semasa kelahiran Nabi SAW. Begitu juga riwayat yang menyatakan keajaiban-keajaiban yang dialami ibunda Nabi SAW semasa mengandungkan Nabi. Boleh dikatakannya semuanya muaduk atau palsu, dusta atau palsu. Paling tinggi pun ia dhaif, tidak ada satu pun daripadanya sahih. Itu kesimpulannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.